Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Saya mau tuju ni sebenarnya kepada masyarakat Cina. Wai tung pao man ni man hao. Tapi saya tak boleh bahasa Cina. Saya Cina murtad lah. Kerana saya pendidikan Inggeris dan pendidikan Melayu. Saya sudah lama membuat ini, iaitu cuba seberapa daya menyampaikan Islam kepada kaum saya sendiri, iaitu kaum Cina. Itu sebab sebenarnya saya asalnya tidak minat pada politik, tidak minat pada menyertai Parti Islam Malaysia. Saya memeluk Islam tahun 80 dan saya pergi musafir dan terlibat dengan banyak jemaah Islam. Yang pertama tabligh. Lepas tu saya mengunjungi Darul Akam. Saya bersembang dengan Mota Yaakob, Allah Yahram. Masa itu saya pernah berjumpa dengan Ustaz Syari. Saya juga bekerja dengan Anwar Ibrahim, masa tu Abim. Tapi yang saya banyak lebih ialah kepada satu tarikat Murabitun pimpinan Syekh Abdul Qadir Al-Sufi Ad-Dakarwi, asalnya seorang putih yang masuk Islam, lalu mengetuai tarikat di Morocco. Dia asalnya orang England. Dan Syekh itu ada berikan amanat kepada saya menerusi anak murid dia yang dibawa masuk Islam juga, seorang Sepanyol, Omar Ibrahim Vadilo, mungkin orang kenal. Fernando Vadilo, Omar Ibrahim. Menyuruh saya membawa kaum saya masuk Islam. Dia kata untuk selamatkan orang Cina daripada komunis, bawalah orang Cina masuk Islam. Tapi siapalah saya? Masa itu amanah itu diberikan kepada saya lebih dekat 40 tahun dulu saya memeluk Islam. Masa saya masih remaja lagi, saya tak tahu macam mana saya nak sampaikan Islam kepada kaum saya sendiri. Jadi peluang tu datang bila saya menyertai PAS dengan niat untuk berdakwah, bukan untuk berpolitik. Tapi apa nak buat, orang jadikan saya Esko Pemuda PAS, bukan Melayu yang pertama dalam sejarah. Dan itulah saya bantu tubuhkan CCC, iaitu Chinese Consultative Council, dan ajak Kamako untuk bantu melukis kain pembidang pertama untuk PAS dalam bahasa Cina, bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin, letak di Dewan Perniagaan Cina di Jalan Majalila, Jalan Birch di Kuala Lumpur. Menarik surat khabar Cina semua, hantar wakil untuk dengar apa itu Islam, apa itu politik Islam. Termasuk utusan Melayu pun dan UMNO pun minat. Tapi waktu itu mengkritiklah macam mana ini PAS sudah pergi pada Tionghoa, pergi pada Cina. Tak ada tulisan Jawi lagi. Itu memang kerja dia lah, tak ada apa. Yang penting disampaikan. Kerana kita tengok dalam sejarah Islam itu, dia disampaikan keadaan yang melalui alat, melalui manusia. Islam itu tidak jatuh daripada langit. Kitab tak boleh jatuh dari langit. Malaikat tidak turun dari langit. Dia turun cara melalui insan, melalui manusia. Itu sebab dalam kalimah besar kita, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu ada makna. Rasul, risalah melalui seorang manusia yang biasa, Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia nabi, tapi dia manusia biasa macam kita. Hidup dan mati, boleh mati. Jadi saya bila jadi viral, dah lama, bertahun, berbulan-bulan saya dah Thailand, Bangkok lagi, saya pergi live. Saya terkenali sebagai Apek tak pakai baju live. Kerana untuk macam mana nak sampaikan agama ini kepada kaum saya sendiri. Ada penghalang bahasa bagi saya, dan juga kalau kita mau ceramah, nanti orang kata kita orang gila. Tapi sekarang saya sudah viral, saya ambil kesempatan, apa yang sempat lah, melalui orang Melayu. Saya minta pada sahabat-sahabat saya orang Melayu untuk viralkan video ini, bukan kepada
polis ke, bukan kepada pusat Islam ke, tapi kepada kawan-kawan orang Cina. Itu saya nak sampaikan apa itu Islam. Cakap Islam jiao pusat hui jiao. Islam ni bukan agama Hui. Bahasa Cina dia sebut Islam sebagai agama Hui. Hui ialah kaum Cina Muslim di China. Macam sini kita cakap agama orang Melayu. Ini pertama nak diterangkan. Itu sebab kita gantikan perkataan Hui Jiao. Hui Jiao bahasa Cina adalah Islam. Kita gantikan dengan perkataan Islam atau salam. Taiwan dan Taiping itu istilah yang amat rapat dengan Islam, kerana Islam makna peace, sejahtera, salam. Okay. Jadi saya nak buat siri video kepada menerangkan salah faham orang Cina terhadap Islam. Saya mau terang perkara pokok saja. Kalau dia minat, kita akan pergi pada lebih terperinci. Tapi ada beberapa perkara pokok saya mau terangkan. Jadi niat saya ialah untuk sampaikan kebenaran seberapa yang saya boleh, ya, yang saya ketahui, ikut pengetahuan, pengalaman, pengajian saya yang terhad. Tapi wajib saya sampaikan walaupun satu ayat, ya. Itu agama bukan agama orang. Iaitu agama ini tidak disabitkan dengan kaum. Biar saya terangkan, ya. Ada ayat Allah dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun kabir. Wahai manusia, 你们人我上帝做你们爸爸妈妈母父亲女人男iaitu kami Allah menjadikan kamu, ya, menjadikan kamu dari lelaki dan perempuan kepada pelbagai bangsa, berbagai warna kulit, lidah bahasa Cina ke, Melayu ke, India ke, Arab ke, putih ke, hitam ke, semua kami Tuhan yang jadikan, ya, supaya anda boleh mengenal Allah, mengenal satu sama lain. Kerana berbeza itu bagi kita dapat kenal. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu adalah takwa, iaitu kesedaran tentang Allah, kewujudan Allah. Takut itu dalam erti tauhid, tidak sekutukan Allah dengan apa jua perkara. Ya, saya akan terang satu persatu. Tapi yang paling penting ialah agama Islam itu tidak ada kena mengena atau letak pada ukuran kaum, ya, tidak pada ukuran kaum. Mana Melayu itu bukan bermaksud Islam. Dan Cina itu bukan bermaksud kafir. Macam saya Cina. Apakah saya dulu orang cakap saya di Melaka masa saya masuk Islam, terjumpa satu orang kampung di atas bas di Bandar Hilir, di pusat bandar Melaka. Dia suka dia beritahu semua orang dalam bas tu, ini Liluan masuk Melayu, dia cakap. Ini anak angkat Pak Hamid sebab dia masuk Melayu. Jadi itu satu kenyataan yang orang Melayu, ustaz-ustaz berkata, awak tidak masuk Melayu, awak memeluk Islam, ya. Tapi saya suka nak terangkan ada kebenaran kenyataan itu. Pertama, Melayu itu bukan kaum. Ikut takrif perlembagaan, Melayu adalah rakyat Malaysia yang beragama Islam, yang boleh bertutur bahasa Melayu, yang faham adat istiadat Melayu. Takrif itu meletakkan Melayu itu lebih kepada agama, ya. Dia quasi etnik lah. Dia pseudo etnik. Dia bukan
Melayu semata-mata. Jadi bila orang kata masuk Melayu pun satu penghormatan juga. Awak masuk agama Islam, masuk Melayu. Kerana Melayu asalnya tidak ada. Tidak ada kaum, Jawa ada. Ini menurut Profesor De La Noya. Menurut juga Profesor De La Noya mengatakan Melayu lama, Melayu klasik bukan Jawa. Jawa itu Jawa, bukan Jawa klasik. De La Noya dari Indonesia. Menurut Profesor Said Naqib Al-Atas, ikut perlembagaan itu, Melayu adalah kerana unsur Islam. Tapi orang kita sudah anggap, kita ambil terima yang hari ini orang Melayu sudah anggap itu satu kaum, dia Melayu. Walaupun dia banyak campur Cina, campur Siam, campur Turki, campur Jawa yang bukan Melayu, campur Bugis, campur Mandailing, campur Minang, campur Aceh. Ini Aceh, Sungai Buloh banyak Aceh. Apakah dia Melayu? Rohingya, Kemboja, Cham, Arab, India, apa lagi? Afrika ke dan sebagainya. Tapi saya mau streskan, tekankan ialah dia bukan kaum satu. Dia bukan kaum. Jadi apakah seorang tu lahir Melayu, dia itu beragama Islam? Nanti saya terangkan. 3 syarat seseorang itu dianggap sebagai Islam. Ini menurut apa yang saya belajar. Saya belajar. Dan ya, saya terkejut apa benda saya belajar tidak ada sebenarnya diamalkan oleh orang Melayu atau difahami dengan sebenarnya. Dahulunya saya tidak minat pada Islam. Masa zaman sekolah, saya minat pada agama. Saya nak cari kebenaran, kejadian diri saya. Siapa itu Tuhan dan sebagainya. Saya banyak mengkaji buku-buku agama, tapi saya tak baca 2 jenis buku, iaitu buku Hindu dan buku Islam. Kerana saya anggap Hindu itu bagi orang India dan Islam itu bagi orang Melayu. Dan akhirnya saya dapati bahawa itu tidak benar. Malah Islam itu bukan bagi orang Arab dan Islam itu bukan bagi Yahudi. Walaupun kita wajib beriman bahawa agama Islam itu asalnya diamalkan, dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum Muhammad. Ini yang penting. Yang membuka hati saya sebagai Kristian waktu itu masuk Islam ialah kerana saya dapati saya disuruh dalam surah Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitanirrajim, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Saya nak bawa ayat yang kedua akhir itulah. Tapi kerana kita hafal tak boleh sebut ayat tu, melainkan sebut balik dari awal. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bermakna beriman kepada apa yang disampaikan sebelum ini dan yang disampaikan sekarang, iaitu Quran. Jadi rukun iman dalam Islam bukan beriman kepada Quran semata-mata. Bila ditanya malaikat, ma kitab buka, apa kitab awak? Sebaik-baiknya jawab, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Saya beriman dengan kitab-kitab, semua kitab Allah, iaitu kitab Zabur, kitab Torah, kitab. Tapi tak payah sebut nama, sebut dengan ayat Quran paling afdal. Itu ayat Allah. Beriman dengan kitab-kitab sebelum ini yang membuka hati saya, kerana Bible itu adalah kitab sebelum ini. Menurut tafsir, Old Testament, New Testament, Bible, Injil adalah diturunkan, diwahyukan melalui Jibril oleh Gabriel, oleh Allah SWT. Buka hati saya sangka ini Quran saja, dia tolak semua kitab lain. Tidak. Itu satu tanda bahawa agama Islam ini benar. Kalau agama Islam ini tak benar, dia ikut satu kelompok orang, dia akan tolak kelompok orang lain. Kita tengok itu polis, dia tolak orang lain. MBSA, dia tolak semua barang orang lain dengan semua sekali dia tolak. Jadi saya tak mahu pergi pada insiden Sungai Buloh yang sahabat kita Asri Janggut itu mempopularkan. Baru saya tahu nama dia Asri Janggut. Tahniah, bagus, syabas. Tapi saya bawa kepada ajaran kebenaran Islam tu supaya orang Cina jangan salah faham tentang Islam. Supaya orang Cina bila dia tahu mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah SWT. Dan adalah menjadi kewajipan kita ikut sunnah Nabi. Salah satu sifatnya al-tabligh.
Saya tengok itu gerakan tabligh Saya pun tertanya dia, apa pasal lu tabligh pula orang Melayu sendiri? Itu dia sudah Islam. Tabligh Nabi dia sampai kepada orang belum lagi tahu. Walaupun satu ayat kan. Jadi itulah kita sambil santai-santai. Bismillah, minum kopi ya. Mau ajak lah. Saya tahu ya akan diviralkan ini. Saya harap disampaikan kepada orang Cina. Cina pun sudah faham Melayu lah. Saya harap ada Cina terjemahkan ya. Tapi macam mana pun, saya akan terjemahkan bahasa Cina. Saya kawan boleh tulis Cina, saya akan paparkan. Tapi cerita ceramah macam ni lebih menarik ya. Lebih seronok. Jadi, masuk Melayu tu pun betul. Masuk sebagai bukan kaum pun betul. Tapi kerana Islam ini pelik dia terbuka pada semua kaum. Dia tidak letak mana-mana kaum utama. Buktinya ialah dalam surah Bani Israel. Dan surah Al-Baqarah tersebut. Banyak surah Al-Imran. Banyak surah mengenai kaum Yahudi. Kaum yang pertama diberikan Islam oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Tapi dikondemnkan oleh Quran. Lam yakunil ladzi ahlu kitab. Dikafirkan oleh Allah. Bukan oleh hamba. Tuhai royak. Bukan hamba royak ni. Kena faham ni adik kokok sekalian. Saya makan budu banyak sangat. Saya ada 2 keluarga angkat. Satu di Melaka. Lepas saya mari ke Pekim di Kuala Lumpur. Keluarga angkat orang Melo, orang Pasir Putih, orang Kelantan ambil saya. Duduk 3 tahun makan budu. Saya masuk Kelantan lah. Saya beritahu abang angkat saya, Abang Nazrul lah. Wan Nazrul, Wan Azhari. Dia ada ni. Orang Kelantan, orang kuat ni. Nanti dia tonton ni. Nanti mesti suka. Mesti dia share lagi. Dia kata, Ridwan, don't be a Malay. Jangan masuk Melayu. Saya kata, I cannot avoid being a Malay. Saya tak boleh elak. 我不要做马来人，不要做华人，但是我要讲马来话，用马来名，用pakai kain pelekat. Ni saya bilang kain kain sarung Melayu Lepas tu mau kahwin pun lu bagi saya calon Melayu juga. Cina tak ada. Contohlah saya bergurau saja. Jadi pada masyarakat, tapi satu benda paling istimewa pada orang Melayu antara pantang dia, Melayu ada pantang dia, ialah Cina mualaf. Bila dia dengar awak Cina mualaf, ada yang cakap Cina mualaf lah dengan sinis ke apa, itu tak apa. Tapi bila orang tua, orang Melayu, dia tahu awak Cina mualaf, dia lembut hati. Dia bagi zakat terus. Kerana inna mu'minuna ikhwan, orang-orang beriman ini bersaudara. Jadi sudah jadi orang kita, dia kata. Saya kena tahan oleh polis. Dia tengok IC saya, dia kata, Encik masuk Melayu Tak ada, saya Cina lagi. Lu jadi orang kita lah. Tak ada, saya Cina lagi. Tak apa. Orang kita boleh jalan. Tak sama saya. Inilah lembutnya, soft spot lah orang Melayu terhadap orang Cina yang masuk Islam. Bila masuk Islam, dia rasa satu keistimewaan lah kepada orang Melayu. Saya tak boleh terangkan lah. Ini yang Allah jadikan ajaib. Jadi bukanlah maksud saya masuk Islam ni bagi orang Melayu suka sama kita. Walaupun saya ceramah dulu, saya cakap kita saudara mara. Mau jadi menantu pun boleh. Ketawa sajalah. Ada offer ke? Ada jugalah. Saya tolak. Bukanlah saya tolak banyak offer. Saya memilih lah ni masalahnya. Saya tinggi saya memilih. Tapi itulah sukanya orang Melayu kepada Cina. Cakap Melayu tu benci Cina tidak benar. Tidak benar. Itu orang lain lah. Majoriti orang Melayu sayang pada Cina yang memeluk Islam. Tapi Cina takut masuk Islam, ini yang saya mau terangkan. Dia boleh kasih anak dia masuk Kristian. Kasih anak dia masuk Buddha. Kasih anak dia masuk Bengali pun boleh. Masuk orang hitam pun boleh. Tapi Melayu, dia tak mau. Antara sebabnya, dia buang sen dia. Tukar namanya kepada bin Abdullah macam saya. Dr. Maza, Dr. Mama Asri Zainal Abidin, Mufti Perlis, lebih dari berapa belas tahun dulu sudah keluarkan fatwa adalah haram menukar nama kepada bin atau binti Abdullah. Sen ibu bapa itu tak boleh buang. Tak boleh buang. Ali bin Abi Talib, tak boleh buang Abi Talib jadi Ali bin Abdullah. Walaupun Abi Talib tidak masuk Islam, tidak ikut Nabi. Bahkan Datuk Asri Mufti Perlis masa itu
tema dia yang pertama menyatakan dengan ayat bahawa panggilan mereka dengan nama yang ayah mereka berikan, walaupun nama itu sway, nama babi kah, nama anjing kah, awak tetap kena panggil dia anjing, ya, Syekh anjing, Syekh al anjing kah apalah. Jadi haram untuk tukar nama. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu sampai sekarang. Kerana mengaji lah. Kalau tidak, tak tahu lah. Banyak benda kita sangka hitam tapi putih-putih kita sangka hitam lah. Kita sangka agama sebenarnya bukan agama. Jadi agama Islam itu tidak beri keistimewaan kepada mana-mana kaum. Ya. Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum, ya. Semulia antara kamu ialah yang bertakwa. Tak kira awak Yahudi ada 24 nabi. Allah tidak. Walaupun Allah pisahkan Lautan Merah untuk Bani Israel, Allah beri peringatan amat keras kepada Yahudi. Ya Bani Israel, iskurul Allah nikmatikum, nikmat alaikum, nikmatullah alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah beri atas kamu. Yahudi kalau Melayu anggap diri dia bumi putra, Yahudi anggap diri dia syurga putra. Ya. Pula yang kafirkan oleh Allah bila mereka ingkar kepada Allah, ya. Bila mereka terutama syirik, khurafat, menduakan Allah, memohon selain daripada Allah. Ini Cina boleh terima kerana dia memohon sama Tuhan. Dia mau sembahyang sama Tuhan. Ini naluri fitrah orang Cina. Kedua, apakah ibu saya yang tidak memeluk Islam itu masuk neraka? Saya tanya pada ustaz saya, Ustaz Tauhid. Saya lupa nama dia, Ustaz Ismail apa. Masa saya masuk Islam, saya concern kerana keluarga saya. Saya mau dakwah mereka menolak Islam kerana mereka akaidkan Islam dengan Melayu. Jadi saya pun risau apakah saya masuk Islam ni masuk syurga dan apakah ibu saya atau kaum saya yang tidak masuk Islam itu masuk neraka. Ustaz itu jawab tidak. Saya pun terkejut. Tidak. Ayat tu jelas. Amalan yang dihitung. Jadi siapa saya bukan ustaz, saya terima. Dia tak mengucap. Dia kata amalan yang dihitung. Kita ikut apa Al-Quran cakap. Jangan ikut apa kepala otak kita cakap. Amalan yang dihitung. Okey. Amalan baik, buruk awak akan dihitung. Banyak acap kali diulang dalam Quran. Manusia akan dikembalikan kepada Allah, lalu amalan dia akan dihitung. Sama ada masuk al-syurga atau neraka. Mana tidak ada kena mengena dengan kaum maupun kena mengena dengan agama. Bukan hamba royan balik berustaz. Kalau dia keluar fatwa ke apakah, saya kena tangkap ke apakah, saya pegang pada ustaz saya hormat ustaz saya. Ya. Dan saya kenal ustaz saya. Tak tahu dia hidup lagi ke tidak. Dia orang Kelantan. Saya ingat muka dia. Saya lupa nama dia sikit. Lepas itu orang masuk Islam, ada orang Cina lain cakap kita revert. Itu pun saya tak terima. Ini fatwa saya, bukan fatwa dia. Ini saya tak terima. Orang Melayu pun tak ikut. Oh, dia itu revert. Tidak. Istilah yang sebenarnya ialah memeluk Islam. Convert tidak. Memeluk Islam. Kerana sebagai Kristian, awak tak tinggalkan Kristian. Itu sebabnya orang Islam boleh kahwin sama orang Kristian sama Yahudi. Ini pun kontroversi di Malaysia. Negara-negara Islam luar semuanya membenarkan kahwinkan perempuan Kristian, perempuan Yahudi tanpa dia masuk Islam. Ini dibenarkan. Ini syariat Allah. Tetapi ini menurut Sheikh Imran Hussein mengingatkan kepada saya, jangan cabar ini ayat Allah. Saya cakap itu cakap aja, jangan cabar. Do you know Arabic? Dia tanya aku. Dia tafsir bagi saya. Jadi saya pegang pada ulama warisatul anbiya yang tidak minta upah, bukan macam ulama bank Islam yang menerima upah. Bahawa Islam ini cukup ada keistimewaan yang bila saya masuk Islam baru clear banyak saya punya prejudis terhadap agama Islam. Dan kalau orang Cina kenal Islam yang sebenarnya, dia akan jatuh cinta, dia akan masuk Islam. Tak payah tukar nama, tak payah buang ibu bapa. Ini bab makanan kita ketepikan dulu. Makan babi, minum arak, Allah sebut tu kesejahteraan dan kesihatan manusia. Ada ayat dia pergi carilah. Tapi ini kontroversi, saya tak mahu sentuh sangat. Tapi dia bukan perkara pokok. Dia bukan perkara pokok. Sembahyang pun bukan perkara pokok. Yang pokok ni keadilan.
pegang amanah, berlaku baik sesama manusia. Itu Cina terima. Ya. Tapi lu bila suka sama Islam, lu akan sembahyang. Awak akan sembahyang. Cina pun sembahyang banyak. Ya. Akan sembahyang, akan sujud. Kerana tak mau sujud kepada lain dari Allah, kamu sujud atas tanahnya. Babi, ayat dalam Quran sebut, ialah untuk kesihatan kita. Awak jangan makan ni binatang macam ini. Dua alam yang ada darah, yang bangkai. Dan jangan yang disembelih disebut nama selain dari Allah. Kalau tak sebut, kerana asbabun nuzulnya orang musyrikin sebut azad wa uzan. Dia tak sebut, tak lawan dengan ayat itu. Tapi saya bukan ustaz, tak dia balik kepada ulama. Tapi itu tak perkara penting saya sebut. Itu sebab ada ayat lain walaupun kita tak tahu dia halal ke haram, kita musafir. Banyak orang tanya saya, lu musafir Vietnam macam mana makan? Saya ambil ayam tak ada orang Islam. Saya sebut bismillah walaupun ayam itu sudah disembelih. Bismillah. Itu ada ayat kedua tapi tidak masyhur ayat kedua itu. Kerana tak masyhur, saya tak mau bangkitkan huru hara di kalangan orang Melayu tentang bab halalnya Islam tanpa cap halal. Saya ketepikan isu. Tapi apa nak buat dah tersebut. Ini untuk terang pada orang Cina. Ya. Tentang pakai tudung, itu pun ada salah faham. Kemudian, ini bukan perkara pokok. Yang penting seorang tu sayang kepada Allah. Ittaqullah. Nak masuk Islam. Jadi, Islam tidak ada kena-mana dengan kaum, tidak ada kena-mana dengan bapak wak siapa, lu dulu mufti kah, ulama kah, tidak ada kena-mana. Orang Cina pun boleh masuk syurga. Cakap Cina pun boleh masuk syurga. Ya. Tak wajib tahu bahasa Melayu atau bahasa Arab. Apa syarat masuk Islam? Dia bukan revert, dia bukan patah balik. Patah balik itu fitrah, itu hadis ini fitrah. Dalam Islam ada 3 syarat. Syarat pertama, bukan bayi, bukan lahir, akil balik. Tanya sama Melayu. Apa 3 syarat masuk Islam? Ramai tak boleh jawab. Saya tanya, saya banyak sedih. Lu punya syarat masuk klub Islam pun lu tak tahu. Hayya. Macam mana ni? Syarat masuk parti Islam. Awak tak tahu. Pertama, merdeka. Kena merdeka. Semua orang merdeka lah. Okay? Merdeka. Lu tak ada hutang. Merdeka. Itu bukan ahli kongsi sudah kena beli hamba. Tak ada. Lu merdeka. Kedua, akil balik. Tak boleh bayi. Bermaksud bayi itu sebab akil balik itu masuk syurga otomatik. Dia sudah tidak dikira. Dosanya tak ada dikira. Belum akil balik. Dimaafkan. Tak ada hukuman. Ya? Hukuman disiplin adalah. Bukan hukuman akhirat neraka. Berdosa. Tidak dikira lagi. Sehingga dia akil balik. Itu sebab. Sebelum akil balik itu. Tidak dikira masuk atau memeluk Islam. Fitrah. Itu hadisnya. Orang salah faham, dia revert. Tidak. Bermaksud orang Melayu pun tidak dianggap Islam sehingga dia akhir balik merdeka. Dan ketiga, mengucap. Kalau orang Melayu tak mengucap, tak ikut syarat lah. Tak ikut syarat. Bukan wallahu alam, tak ikut syarat. 3 syarat. Rukun iman 6, rukun Islam 5, saya tak akan sentuh sangat. Saya sukun ini pintu masuk dulu, klub Islam dulu. Dulu saya volunteer di Perkim. Mula saya masuk Islam. Saya tahu sikit Islam. Saya jadi guru. Volunteer lah. Hussein Ji pun ada. Ridwan T belum masuk UKM lagi. Saya zaman Hussein Ji. Ya. Hussein Ji mengajar. Saya pun mengajar. Saya tengok amai-amai banyak lawa depan saya. Saya pun heran. Wah, orang masuk Islam ni semua amai-amai. Rupanya amai kahwin orang Melayu. 95% yang masuk Islam ialah kerana kahwin orang Melayu. Kahwin orang Islam. Saya tidak. Saya masuk Islam boleh cek rekod saya. Bukan kerana kahwin. Kawan-kawan saya di sekolah cakap, wah, lu mau jadi datuk. Tidak, saya tak jadi datuk. Datuk cucu adalah. Wah, lu mau dapat tanah. Tidak, saya tak dapat tanah. Wah, lu mau kahwin 4. Belum lagi. Saya tak ada kahwin 4. Ya? Okey. So, niat saya masuk Islam, Alhamdulillah, ialah waktu itu saya mau cari kebenaran. Bila saya terbongkar bahawa Islam Melayu dan prinsipnya lebih tinggi, lebih luhur, merakumi Kristian,
Semua kitab Allah turunkan. Ya wahyu kepada semua kaum. Dalam Quran disebut kepada semua kaum dan semua zaman kami turunkan seorang pemberi amaran. Nabi. Itu sebab ada hadis menyatakan ada 124,000 Nabi dihantar kepada seluruh umat sejagat. Mungkin Lauza itu Nabi. Mungkin Konghuza itu Nabi. Kerana dia menyuruh kepada kebaikan. Dia menyuruh jauhikan daripada syirik. Kepada Tau. Menyuruh buat kebaikan. Itu kan. Itu jelas. Jadi, bila saya masuk Islam ni, saya mulalah belajar Islam. Dan saya dapati Cina ni susah mau masuk Islam. So, kalau kita tak tukar namanya saya, banyak masalah selesai. Kita tak paksa dia tentang makanan. Itu babi dan itu arak, saya beritahu. Dalam Quran sebut, Allah tidak meletak kesusahan atas kamu. Lalu ulama kiaskan. Bukan mujtahid lah. Kiaskan, kalau tak ada minuman lain, boleh minum arak. Kalau tiada makanan lain, boleh makan babi. Itu saya tak tahu. Saya sangka haram totok. Saya tengok orang Melayu dia jauhi babi. Kalau tak ada makanan lain yang ada babi hutan, dia sanggup makan akar kayu, cacing tanah. Dan bersentuh itu babi. Itu kita jangan mainkan isu itu. Itu sensitif lah. Tapi menurut Islam boleh. Habis mau sembelih babi, mau baca bismillah, tidak. Tak perlu baca. Kerana jangan sebut nama selain dari Allah. Ini bukan ijtihad. Saya belum ulama lah. Kalau saya ulama, ada orang bagi saya tauliah, okeylah, itulah mujtahid saya lah. Al-Ridwan Al-Apek Cina Al-Mujtahid keluarkan fatwa, babi boleh makan oleh Cina dalam syarat tidak dalam keadaan darurat dan sebagainya. Itu sudah tahulah. Itu baik beritahu kepada orang Cina supaya dia tidak rasa antagonistik, tidak rasa Islam ni menekan hidup dia. Malah ada satu hadis, seorang sahabat datang kepada Nabi cakap, saya mau masuk Islam tapi saya tak boleh berhenti main perempuan. Saya tak boleh berhenti main bunuh orang pun saya tak boleh berhenti. Saya jahat punya orang. Saya mau masuk Islam lah, saya mau ikut awak. Boleh tak? Nabi cakap boleh. Syarat awak jangan bohong Lu jangan bohong yang ini buat kerja bohong rampas itu hak orang semua. Dia Nabi benarkan. Nabi ini amat toleran. Ada seorang sahabat dia pergi kencing dalam masjid. Sahabat-sahabat mau pukul dia. Yalah masa tu masjid tanah saja, bukan cantik macam sekarang. Tanah saja. Nabi cakap jangan basuh dengan air. Dan hadis mengenai anjing itu sama itu semua pun orang ikut tak betul. Hadis mengenai iaitu satu anjing sahabat. Sahabat ada simpan anjing boleh. Itu sebab Allah jadikan anjing tu taat kepada manusia. Lepas tu bagi pukul dia. Tak boleh. Panggil dia anjing laknat. Allah tak laknat anjing. Dalam Quran Allah tak laknat anjing. Allah pun tak laknat monyet. Allah pun tak laknat babi. Allah laknat manusia. Yahudi. Bukan semua Yahudi Yahudi yang macam tu. Jadi anjing tu pergi jilat mangkuk seorang sahabat. Lalu Nabi cakap, lalukan dengan 6 atau 7 kali air pasir lah. Mana bersihan, ini kebersihan kesihatan. Macam virus lah. Itu anjing mungkin ada virus, ada COVID. Lalukan, itu monyet kan. Kalau monyet tak ada. Kalau masa zaman Nabi ada monyet pergi jilat. Mungkin. Jadi kita mesti tahu tafsir usul hadis. Alhamdulillah, ini Islam ni banyak bagus lah. Banyak cantik. Dia ada usul lah. Dia ada asbabun nuzul. Asbab nuzul dia, asbab sirah Nabi. Okey, itu lebih kurang perkara besar. Saya tak mahu panjang lagi cerita. Ini merupakan perkara-perkara yang amat besar pokok dari Islam, di mana diterang kepada orang Cina, dia tak akan takut, dia boleh memeluk Islam. Dan bila memeluk Islam tu alhamdulillah lah itu tugas saya, janji saya, amanah Allah kepada saya itu selesai. Dan sebaik-baiknya melalui orang Melayu lah. Cantiknya lah. Kalau saya bawa Cina masuk Islam, takut dia jadi geng saya loh. Dia anti Melayu ke apa. Dia cakap saya masuk geng ini Apek Cina loh. Ni kongsi Apek Golkar ni Cina. Saya tak mahu. Saya nak dia masuk Melayu. Faham tak? Kena faham maksud saya. Kahwin sama Melayu lah. Melayu pun suka sama Amoy mah. Ya. Tapi jangan paksa dia nama, makan, tutup aurat. Itu sebenarnya aurat itu perhiasan lah. Itu tetek itu kasih tutup lah. Tengok itu nilof. Tak mau cerita. Tak baik cerita belakang orang. Itu kadang itu nyonya orang Melayu. Dia orang Islam. Dia tutup kepala semua. Rambut semua dia tutup. Dia tutup lama. Tapi lain semua nampak. Langgar ayat Quran tu. Kan?
Itu kepada saya, mengapa tidak ada ulama keluarkan betul-betul dia punya. Saya kaji tau. Percayalah saudara semua, saya kaji, saya Google. Orang yang fitnah tak ada Islam, saya Google tau. Ayat yang dimansuk, ayat dinasah, saya belajar semua. Ayat harf pun saya baca tau. Saya musafir 40 negara, saya jumpa orang Arab Badui pun saya tanya tau. Ya Syekh, ana muskilan qalilan. Ma ma'na zalika? Apa maksud zalika? Dia kata, hadza lam hazi. Itu bukan ini. Itu Quran ialah that book, ialah filum mahfuz. Oh, baru tahu. Itulah senjata saya lawan itu grup itulah. Anti hadis lah. Quran itu satu hadis atas Nabi, tapi filum mahfuz. Awak ikut Quran kena ikut lauh mahfuz daripada seorang yang hafiz. Bukan ambil itu tafsir itu terjemahan bukan. Kalau mak lawan itu anti hadis Quran only all the way lah. Ya. Uh, saya campur semua. Syiah pun saya campur, Wahabi pun saya campur, Salafi pun aku campur, tarikat pun bukan satu lah, Nasyabandi, Ahmadiyah, Chistiyah. Tapi saya ikut Qadiriyah, Sadiliyah, Murabitun lah, yang pegang pada syariat. Dina dirham, muamalah, kirot. Saya sampai pada toiban, bukan halalan wa toiban, makanan yang sihat. Hari ini kita makan gula, makan nasi putih tidak sihat. Halal dijaga sangat. Ambil separuh, tinggal separuh ya. Tapi itu saya tak mau bincang. Saya nak balik kepada pokok, saya nak akhiri sekarang. Saya nak balik kepada pokok ialah agama Islam ni tidak seperti mana kebanyakan orang Melayu mempraktikan jadi adat. Dia ada pandang larang macam dia pergi bomo. Itu bomo betul ke tak betul? Saya pasti tak nak. Uh, Baik pergi pada doktor. Tapi lebih baik pergi pada prevention better than cure. Pergi pada ahli nutrition. Keto diet lah. Kita makan, bukan kurangkan gula. Jangan ada gula, jangan ada karbohidrat, nasi putih. Ambil nasi perang, nasi India. Jangan roti putih, roti wholemeal lah. Ini amalan Islam, halal wa thayyiban. Pergi pada nutrition ni. Ini COVID pun palsu punya. Dia sesama biasa, hanya yang jatuh sakit itu, yang ada kronik lain pun dia kira COVID juga. Tapi orang muda, budak-budak tak ada kena. Ini rancangan jahat Bill Gates lah, WHO dia mau jual dia punya vaksin lah, 3 trilion dolar ini orang pandang dunia Jadi kita orang Islam ini yang saya anggap sebagai fitnah ad-dajjal lah, akhir zaman lah. Masjid kena jaga jarak lah, semua, tapi merata lain tak ada jaga lah. Ini fitnah ad-dajjal. Itu sebab akhir zaman ini kita baca surah Al-Kahf. Al-Kahf ini kita lari ke gua. Orang Islam tak boleh lari, saya tak boleh lari pergi gua. Tapi bila sampai satu waktu fitnah banyak sangat terhadap Islam. Kita nak wahdahu la syarika lahu mulku yuhyi wa yumit. Allah yang hidup dan matikan, dia cakap COVID. Doktor cakap dia. Polis cakap dia, wa kasilu mati yo. Sesama lu mati yo. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Nauzubillah min zalik. Ini fitnah. Banyak kali orang kita cakap jatuh syirik. Saya diamlah kalau saya cakap. Nanti gaduh lah. Gaduh lah. Tambah gaduh lah. Jadi kepada saya, kadang-kadang Cina itu separuh Islam. Dia rapat pada Islam. Cina ada yang sedekah. Cina ada yang ada hati perut. Gangster pun ada yang hati perut. Dia tak kacau isteri orang, anak orang, tak ada lah. Dia kacau polis sajalah. Itu macam. Ada yang jahat. Dan sebagainya. Tapi saya tak mahu sentuh itu dunia gelap, saya tak mahu sentuh lah. Saya hidup dalam dunia gelap. Saya keluarga Cina. Saya sudah tengok itu dunia gelap. Dada, itu arak bapak saya, judi. Bapak saya tentera, dia unit Semboyan. Jadi dia punya pasport, itu dia punya IC tak boleh kena tangkap. Orang akan serah dia boleh polis, dia kautim lah. Kepada tentara, dia kautim lah. Jadi orang Cina taiko pakai bukan bouncer lah. Jadi front di Genting Highland dulu, casino ada bapak saya pasal dia pink ini keyword dia. Dia ada itu IC kalau polis tangkap tengok dia tunjuk bapak saya Un Intian Sarjan Un dia tengok dia punya IC tentera, dia tak ada kacau polis, tak ada kacau tentera. Kena roblox apa bapak saya tak kena sama punya. Ini persamaan antara polis dengan tentera. Itu zaman tu lah, zaman tu, sekarang saya tak tahulah sama kot. Dan bir Nafi bir tak ada teks, bapak saya boleh angkat tanpa teks lah. Itu sebab gangster Cina cauke semua suka sama bapak saya. Dan bapak saya ajar saya penting kawan, dia cakap. Ini Penang punya pasal gangster lah, penting kawan, dia cakap. Wang tak ada penting, ilmu tak ada penting, lu ala kawan. Ini gangster punya code word lah. Hing tai adik-beradik lah kita. Pangyao taiko bagi kita taiko lah. Cina dia ada pantang larang dia juga. Keluarga dia jaga.
Kalau saya abang pada adik saya pergi jumpa gangster, saya cakap ini adik saya. Dia tak berani sentuh saya atau adik saya. Kalau Cina hormat pada taiko, dia swear kalau lawan cakap abang. Dan dia tak boleh panggil abang dia dengan nama Ridwan. Adalah amat biadab. Dulu adik saya panggil saya nama Daniel lah, nama Christian saya Daniel lah. Tak kena tampau oleh mak saya loh. Cilaka lah. Panggil tuako. Lu ko tuako. Tuako. Adik saya kena panggil aku taiko lah. Masa saya sulung lah. Adik lagi kecil lah kena panggil lah. Abang adik saya Jiko. Abang kedua. Saya kena panggil papa saya Papa. Tak boleh panggil nama dia. Tak boleh panggil dia Mr. Un. Adalah haram tabu dalam masyarakat Cina. Tak boleh. Father, mama, papa, Lao She. Dia tak boleh panggil cikgu dia dengan nama Ip Man, Bruce Lee, tak boleh. Lao She. Dan taat kepada ketua, taat kepada guru, taat kepada ibu bapa, pantang dia. Tabu dia. Tak boleh langgar. Lain boleh langgar. Lain dia boleh langgar. Dengan abang tak boleh langgar. Dan mak tak boleh langgar. Dengan bapa tak boleh langgar. Itu sebab saya cakap ini orang Cina ni separuh Islam. Dan Nik Aziz pernah beritahu saya lah. Allah yaham Nik Aziz lah. Arwah Nik Aziz beritahu saya. Lebih baik ini Cina masuk Islam. Dia kaya, dia boleh bayar zakat. Ini Melayu kalau tidak ada Islam dia sakai semua. Sakai. Melayu ni sakai kalau tak ada Islam. Bukan hamba royak Tok Guru royak. Jadi sekian sajalah saya nak sampaikan tu lebih kurang supaya salah faham itu Cina saya rumuskan masuk Islam haram tukar nama. Kedua, makanan babi itu boleh diadakan masa darurat, minum arak ni boleh darurat, ini hukum. Tudung itu tidak penting waktu ni. Sembahyang pun tidak penting, dia boleh taklid. Orang Melayu banyak taklid ini baru masuk Islam, lu paksa dia macam-macam. Mau kahwin terus. Kahwin tak apa. Banyak itu amal-amal Cina saya tengok lawan-lawan masa saya mengajar di Pekim dulu 30 lebih tu sampai 40 tahun Saya cakap saya tahu dia kerana boyfriend Melayu lah. Tapi saya tak cakap lah jangan kita buka aib orang Saya cakap saya tak kisah macam mana awak masuk Islam. Yang penting awak sudah masuk Islam. Awak macam mana datang dari Islam tidak penting. Sejarah awak tak penting. Sejarah Sayyidina Umar tu tak ada penting. Dia mengkebumikan anak dia hidup-hidup, anak perempuan dia. Dosa besar tu. Langgar ayat Quran tu. Itu tak penting. Yang penting dia sudah masuk Islam. Dia orang kita. Dan apa awak harus buat sebagai seorang Islam. Dan paling akhir sekali, Melayu itu tidak bermakna Islam. Saya tahu banyak orang Melayu marah sama saya lah. Tapi tak apalah demi kebenaran. Melayu itu tidak ada kena mengenai Islam. Sama dengan orang Cina, dia harus ada 3 syarat. Merdeka, akhir balik, mengucap. Kalau tak ada, tanya balik ustaz lah. Terpaksa saya cakap walau-alam lah. Lembut sikit lah, bahasa saya lembut sikit. Sekian saja. Saya berdoa, saya akhiri dalam tradisi syekh saya setiap kali dia berpisah ke apa, dia akan berdoa. Ya Allah, muliakanlah, berikan kejayaan lah. Bawalah Cina masuk Islam lah satukan umat inilah umat ni kuat, umat ni ramai tapi dia tak bersatu. Satukan umat ini okey. Dan berikan kejayaan sesiapa yang beri salam kepada saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya tak dapat baca, mata saya kena pakai spek. Jadi nanti saya baca mungkin dalam video streaming setiap lepas subuh adatnya saya akan bagi streaming lah kalau tidak ada keuzuran Sekian saja saya harap disampaikan dan kita kukuhkan ukhuwah silaturahim, ikram muslimin, ukhuwah Islamiyah dan buat baik menyuruh pada baik. Jahat itu jangan kita sokong walaupun dari kalangan kaum kita sendiri, jangan sokong jangan gunakan ayat Quran dengan cara zalim, jangan jual ayat Quran Sekian saja. Saya aminkan doa. Kita sama doakan berikan kejayaan kepada umat Islam inilah. Berikan kejayaan. Allah, engkau sudah janjikan, maka tunaikanlah janji engkau ni. Lembutkanlah hati-hati. Alafa baina qulubihim. Hanya Allah, lakinna Allah alafa bainahum. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. 谢谢你们，再见，Assalamualaikum.